Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Muhammad Fazil bin Baharudin, pensyarah bagi sejarah perkembangan bahasa Melayu, kod BMMB 1074. Pada hari ini kami akan meneruskan tugasan ketiga kami iaitu persembahan. Kami terdiri daripada 3 ahli kumpulan. Saya Umi Aisyah Amirah binti Muhammad Taufik, seterusnya Syafawani Marinah binti Muhammad Zuki dan Asriana Nadira anak perempuan Azlan. Tanpa melengahkan masa lagi, kami akan meneruskan pembentangan kami pada hari ini yang bertajuk Tokoh yang Memartabatkan Bahasa Melayu. Berikut merupakan tokoh yang kami pilih bagi pembentangan kami pada hari ini. Kami akan mengulas dan menceritakan serba sedikit tentang 2 tokoh yang terkenal dan tersohor dalam bahasa Melayu. Antaranya ialah Nik Safiah Karim dan Datuk Dr. Asma Haji Omar. Tokoh yang pertama yang memartabatkan bahasa Melayu yang kami pilih ialah Nik Safiah Karim. Nama dan gelaran beliau adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Beliau dilahirkan pada 17 Disember 1939 di Kota Baru, Kelantan. Beliau juga merupakan seorang pensyarah di Fakulti Sastra dan Sains Sosial di Universiti Malaya. Beliau juga pernah dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Sudah tentu beliau mempunyai kepakaran yang sangat tinggi dalam bidang tata bahasa dan sosiolinguistik. Terdapat pelbagai peranan dan pemikiran Nik Safiah Karim. Antaranya ialah penggunaan bahasa Melayu yang tepat ketika berkomunikasi tanpa bercampur aduk. Maksudnya di sini, menggunakan bahasa Melayu yang betul tanpa menggunakan bahasa-bahasa lain seperti bahasa pasar. Seterusnya, beliau juga menekankan pemantapan dalam bahasa Melayu. Beliau telah menerbitkan sebanyak 35 buah buku berkaitan dengan bahasa. Selain itu juga, beliau ingin penggunaan bahasa Melayu digunakan dalam semua bidang dan memastikan bahasa Melayu menjadi asas pendidikan negara. Akhir sekali, beliau menerbitkan pelbagai karya berkaitan tata bahasa untuk dijadikan rujukan oleh masyarakat. Berikut merupakan hasil karya yang dihasilkan oleh Nik Safiah Karim. Antaranya ialah Bahasa Melayu Sintak pada tahun 1978, beberapa persoalan sosiolinguistik bahasa Melayu pada 1981, manakala pada 1986, beliau telah menghasilkan Bahasa Melayu, Persoalan dan Pergolakan. Seterusnya, Yang Indah Itu Bahasa pada 1999 dan Liku-Liku Bahasa pada 2007. Berikut merupakan contoh karya yang dihasilkan oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Seterusnya saya akan menerangkan tentang tokoh yang kedua iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar. Datuk Dr. Asma Haji Omar dilahirkan di Jitra Kedah pada 5 Mac 1940 dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Beliau merupakan pakar linguistik bahasa Melayu dan juga merupakan seorang tokoh dalam bidang perancangan bahasa. Beliau juga pernah menyandang jawatan sebagai Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik di Universiti Malaya. Selain itu, beliau pernah menjadi Timbalan Naib Kansellor di Universiti Malaya. Pada tahun 2011 pula, beliau pernah menjadi pengarah dan penyandang pertama kursi Zakbar di Institut Peradaban Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak. Berikut ialah hasil penulisan beliau iaitu pada tahun 1982 beliau telah menghasilkan sebuah penulisan yang bertajuk Nahu Melayu Mutakhir
Dan pada tahun 1987, beliau menghasilkan penulisan Bahasa Melayu Saintifik. Pada tahun 1991 pula, beliau telah menghasilkan penulisan yang bertajuk Aspek Bahasa dan Kajiannya. Manakala pada tahun 2002, beliau telah menghasilkan penulisan yang bertajuk Setia dan Santun Bahasa. Dan akhir sekali ialah pada tahun 2008, beliau telah menghasilkan sebuah penulisan yang bertajuk Nahu Kemas Kini. Terdapat banyak peranan dan pemikiran tokoh dalam mementabatkan bahasa Melayu. Antaranya ialah beliau menulis buku-buku dalam bidang tata bahasa. Tata bahasa ialah kumpulan ayat yang tidak terbilang jumlahnya. Selain itu, beliau juga menerbitkan buku tentang perkembangan tentang sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Menurut beliau juga, susu galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap adalah melalui ensiklopedia bahasa Melayu. Salam sejahtera, saya Asriana Nadira, anak perempuan Azlan, akan meneruskan perbentangan dengan tajuk Perbezaan Pemikiran Antara Tokoh dalam Memartabatkan Bahasa Melayu yang telah diterangkan oleh kawan-kawan saya sebentar tadi, iaitu Nik Safiah Karim dan juga Datuk Dr. Asma Haji Omar. Seterusnya kita lihat dari perbezaan dari segi penekanan, iaitu bagi pandangan Nik Safiah Karim, beliau memberi penekanan terhadap penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam proses komunikasi. Manakala Datuk Dr. Azmah Haji Omar pula lebih menekankan asal-usul bahasa Melayu serta sejarahnya. Selain itu, Nik Safiah Karim juga memberi penekanan kepada pemantapan bahasa Melayu, manakala Dr. Azmah Haji Omar berpendapat bahawa pemahaman bahasa Melayu adalah melalui ensiklopedia bahasa Melayu. Selain itu, kita lihat juga dari perbezaan dari segi penghasilan karya. Bagi Nik Safiah Karim, beliau banyak menghasilkan karya berkaitan dengan tata bahasa. Contoh karya beliau ialah Tata Bahasa Dewan edisi yang ketiga. Bagi Dr. Azmah Haji Omar pula, beliau banyak menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan geologi bahasa Melayu. Antara contoh hasil karya beliau ialah Bahasa Melayu Saintifik 1987. Seterusnya kita lihat kepada analisis tentang sumbangan tokoh yang pertama, iaitu Nik Safiah Karim. Beliau banyak memberi sumbangan dalam bidang ilmu dan juga dalam bidang penulisan serta persidangan media. Selain itu, beliau telah menjadi banyak rujukan pihak luar negara berkenaan bahasa Melayu. Beliau juga menekankan bahawa pendidikan merupakan teras utama dalam persatuan yang telah ditubuhkan oleh beliau, iaitu Pertiwi. Akhir sekali, beliau mengatakan bahawa penerbitan Dewan Bahasa banyak merangkumi aspek sejarah dan variasi serta morfologi dan sintaksis. Akhir sekali, analisis tentang sumbangan tokoh yang kedua, iaitu Datuk Dr. Asma Haji Omar. Beliau terkenal dengan bidang perancangan bahasa dan turut menyumbang banyak artikel jurnal dan penerbitan antarabangsa. Beliau juga telah banyak memberi sumbangan besar dalam pengajian bahasa Melayu, iaitu beliau telah membuat kajian tentang manuskrip lama dan karya agung bangsa Melayu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.